Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini insya-Allah dalam program kuliah online anjuran Surau Ar-Raddah Taman Seri Bangi, Selangor. Dan tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah keringanan atau meringankan solat. Nak cerita tentang keringanan atau meringankan solat. Saya ingat lepas ni kita boleh ubah tu divider tu dah. Sebab dah salah guna tu. Divider tu dah salah guna tu. Jadi insya-Allah kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Yang faham tak faham buat gaya. Jadi insya-Allah tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad, kita ucap terima kasih kepada pihak Surau Ar-Raddah Taman Seri Bangi yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam ni. Dan insya-Allah pada malam ni tuan-tuan kita nak bincang tentang rukhsah. Rukhsah maksud keringanan. Rukhsah maksud keringanan dalam sembahyang, keringanan dalam ibadat. Sebagaimana yang disebutkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-musyaqqah tajlibut taisir. Kesukaran itu akan mendatangkan kemudahan. Dia panggil rukhsah dalam ibadat kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat mai duduk depan kot tu, duduk belakang-belakang tu seimbang pula. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Salli ala Sayyidina Muhammad. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu mathailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku cegah daripada kamu melakukannya, maka hendaklah kamu tinggalkan.
Dan apa yang aku perintah kepada kamu untuk kamu melakukannya, maka hendaklah kamu melakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum daripada kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa ni? Allahumma salli, gangguan teknikal pula. Yang kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum daripada kamu disebabkan banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan di antara mereka. Baik, hadis salli ala sayyidina Muhammad diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik tuan-tuan, hadis ni cerita tentang dua perkara. Yang pertama, tiga perkara. Yang pertama ialah larangan daripada Allah. Yang kedua, perintah daripada Allah. Dan yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil apa? Banyaknya persoalan dan pertanyaan. Tiga perkara: perintah, larangan dan persoalan-persoalan dalam urusan ibadat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan yang bersekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau sebut yang pertama, Nabi SAW sebut larangan. Kata Nabi SAW, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang daripada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Maka ulama sebut larangan ni ada dua jenis. Yang pertama disebut sebagai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, larangan yang haram. Yang pertama disebut larangan yang haram. Dan bila sebut larangan yang haram, maka wajiblah kita meninggalkannya. Nah, larangan disebabkan oleh pengharamannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh macam minum arak, riba, mencuri, membunuh, buka aurat, wanita yang menzahirkan perhiasan di hadapan lelaki ajnabi, menipu, berdusta, rasuah, mengumpat, mengadu domba. Jadi macam mana disebutkan oleh perkara yang haram tu, dia telah sabit akan larangannya dalam syariat Allah dan telah dituntut supaya menahan diri daripada melakukannya secara iltizam dan wajib, iaitu wajib meninggalkannya dan melazimkan diri untuk menjauhinya. Itu yang pertama. Bila sebut tentang larangan, dia panggil Allahumma salli ala sayyidina an-nahi, kan? An-nahi, larangan. Yang pertama disebut sebagai larangan yang haram. Larangan disebabkan pengharamannya. Yang kedua disebut larangan disebabkan makruh, kemakruhannya. Yang lagi kita nak masuk dalam bab semayang tu. Saya nak intro daripada awal dulu supaya kita mudah untuk faham. Nah, daripada sebab perintah larangan dia ada dua. Nah, salli ala sayyidina. Baik, tuan-tuan. Larangan yang pertama, larangan yang haram. Yang ni dia dah jelas, clear. Maksudnya wajib kita tinggalkan, beriltizam sungguh-sungguh untuk menjauhinya. Itu dia panggil yang haram. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut larangan yang disebabkan oleh makruh, kemakruhannya. Disebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nahi li tanzih. Yakni salli ala sayyidina Muhammad bahawa salli ala sayyidina Muhammad, yang demikian itu bahawa syariat mencegah akan perlakuan tersebut, tetapi telah tertegak dalil bahawa larangan ini adalah disebabkan kemakruhannya, bukan disebabkan keharamannya. Dia tetap larangan, tetapi bentuk larangan bukan yang haram, tetapi yang makruh sahaja. Bila sebut makruh, ia tidak diharamkan atas mukallaf untuk melakukan apa yang dilarang ke atasnya melakukannya, dan sekiranya dilakukannya, maka beliau sekiranya beliau melakukannya juga, maka beliau tidak akan dihukum atas perbuatannya itu. Dia disebut, bila sebut larangan, Allahumma salli ala sayyidina, larangan yang makruh ni mukallaf buat dia tak haram, makruh lah. Bila dia buat juga, dia jadi macam mana? Dia tak berdosa, dan dia tidak akan dihukum atas perbuatan tersebut, tetapi tetap dia duduk belah larang. Faham ni? Salli ala sayyidina. Jadi contoh-contoh macam apa? Macam makan bawang besar atau bawang putih secara mentah bagi orang yang ingin menyertai solat berjemaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seumpama lagi
Allahumma salli dan lain-lain yang berkaitan dengan perkara-perkara makruh lain kita faham. Jadi seumpama larangan-larangan ini yang mana diharuskan melakukannya sama ada keseluruhan atau sebahagiannya, sama ada disebabkan ada sebab-sebab darurat ataupun tidak, namun adalah layak bagi keadaan seseorang muslim yang bertakwa untuk menjauhinya sekadar kemampuannya atas yang demikian itu. Bila sebut makruh bukan maksud benda boleh buat. Pasal apa buat ni? Pasal makruh tu salah faham tentang makruh. Sebab makruh tetap duduk belah larang, bukan belah buat. Ni kalau kita apa? Ustaz Azimat, ni makruh ni. Makruh orang yang bertakwa dia mesti tinggal, dia mesti jauhkan. Itu sifat orang bertakwa bila bertemu dengan benda makruh. Jadi pada sisi ulama Syafi'iyah, makruh ada dua. Makruh ada dua pula. Yang pertama dia panggil makruh tanzih, yang kedua dia panggil makruh tahrim. Makruh tanzih dia cenderung belah boleh. Makruh tahrim dia cenderung pula belah tak boleh, belah haram dah. Tapi dia tetap duduk dalam bahagian makruh tersebut. Salih Azimat. Boleh faham tuan-tuan? Jadi kalau sebut an-nahi, Nabi kata manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang daripada kamu daripada melakukan, hendaklah kamu tinggalkan. Jadi sebut an-nahi, an-nahi maksud larangan. Kalau larangan dia terbagi pada dua. Satu, larangan disebabkan pengharaman, satu lagi larangan disebab kemakruhan. Kalau larangan tinggal, no question asked, no dia panggil apa? Ustaz Azimat, tak ada compromise, no compromise, tak ada bincang-bincang lagi dah. Kalau kata haram tinggal, khalas, tak ada boleh bicara dah. Makruh yang kedua, larangan disebabkan kemakruhan. Bila sebab makruh bahagi pula pada dua. Satu makruh tanzih, yakni makruh yang cenderungnya belah harus. Yang lagi satu makruh tahrim, makruh yang cenderungnya belah haram, tak boleh. Tapi tetap duduk dalam makruh lagi. Tu faham. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Bila sebut yang tu, bila sebut pula tentang haram, Allahumma salli ala Muhammad, dia mai satu kaedah. Kita nak bincang malam ni tuan-tuan, walaupun tajuk kita ni tajuk berkaitan dengan solat. Tapi sebenarnya kita lebih kepada nak berbincang tentang rukhsah. Tajuk saya bagi tu masa tajuk tu nak bagi catchy sikit. Solat ni meringankan solat ke, keringanan ke ataupun meringankan? Kata apa? Pasal apa tak semayang ni? Kan Allah pemudahkan kepada kita. Ada orang dia peringan, dia meringankan solat dia. Sedangkan ada keringanan yang Allah bagi terhadap apa-apa ibadat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk melakukan seandainya kita bertemu dengan sesuatu keadaan. Itu yang kita nak bincang tu. Kita nak bincang nama dia rukhsah. Boleh faham kan? Tak lari tajuk kan? Tak kan? Daripada bincang bab solat saja, satu spesifik kecil ya, bincang besar lagi. Tuan-tuan faham lah? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, jadi apabila sebut tentang benda yang diharam, di sana dia panggil apa tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Ad-daruratu tunbihul mahdhurat. Ad-darurat salli ala Muhammad tubihul mahdhurat. Maksud dia apa? Darurat mengharuskan yang dilarang. Faham? Tak faham? Darurat akan mengharuskan yang dilarang. Kan sebut tadi ada benda yang diharamkan. Memang tak boleh benda ni haram. Tapi dia boleh jadi harus bila bertembung dengan darurat. Contoh makan babi. Ustaz Lihat, apa hukum makan babi? Haram hukum makan babi. Apa hukum babi? Najis babi. Makan babi tu najis, makan babi tu haram. Perbuatan makan babi itu yang haram. Faham tak ni? Jadi subhanallah, kadang bila bertemu dengan satu perkara sebut sebagai darurat, maka babi yang haram tu boleh makan. Mari kita bincang tengok tahap mana yang disebut sebagai darurat tu. Boleh tak? Lapar lah, tak ada benda nak makan ni. Tengok babi makan. Pasal apa makan ni? Darurat dia kata. Tak boleh. Tahap mana sebut? Faham tak ni?
tak pergi mayang Jumaat ni, pasal apa tak pergi mayang Jumaat ni? Ish, rasanya pening kepala. Tahap tu dia panggil darurat tak sampai tak pergi mayang Jumaat tu. Dia faham tak ni? Kita nak bincang tengok sikit. Jadi subhanallah, ada ketikanya mukallaf berkemungkinan ditempa oleh sesuatu keadaan yang memaksanya melakukan perbuatan yang haram dan berbahaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menyelamatkan dirinya daripada yang bahaya ataupun mudarat tersebut. Ini kita salli ala. Nah, tujuannya apa? Untuk jaga diri dia. Di mana sekiranya beliau menahan dirinya daripada demikian itu, maka akan mencampakkan dia ke dalam kebinasaan, atau lebih teruk lagi boleh menyebabkan kemusnahan dan kecelakaan. Tu. Jadi subhanallah, Allah Maha bijaksana memberikan keringanan kepada hamba-Nya. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa ini memakannya kerana darurat sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampau batasnya, itu dia punya kunci dia. Ada kunci dia apa kat sini? Barang siapa yang keadaan dia dalam keadaan terpaksa, tu dia punya starting point dia. Starting point dia, dia terpaksa nak makan. Kemudian Allah sambung kat situ, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana darurat. Nah, Allah sambung dua perkara. Yang pertama, sedangkan dia tidak menginginkannya. Dia tak mau. Memang tak mau, memang tak teringin langsung. Tapi terpaksa nak makan juga. Yang kedua pada ni, tak melampau batas. Apa maksud melampau batas tu? Ni. Dah lah duduk sorang-sorang kat dalam pulau apa semua, dah tak ada benda nak makan. Lalu subhanallah, tuan-tuan, tengok ada babi. Babi lagi. Cerita lain macam tu, faham sikit kan. Lalu tuan-tuan Allah sallallahu alaihi wasallam, dia pun tangkap babi tu sembelih. Sembelih, makan, sedap pula. Ni. Tumbuk-tumbuk cahaya asam. Ni. Dia. Ni subhanallah. Ni kita, Masya Allah, saya ada kawan saya, dia hijrah lah dulu, tetu kat badan. Kita apa tak rasa Ustaz? Apa tak makan semua. Lepas tu duduk sembang dengan kawan saya seorang lagi, dia mu'alaf masuk Islam. Dia kata makan semua Ustaz, apa semua try. Dia dah lah dulu, zaman dia bukan Islam kan. Lepas tu saya tanya, daging babi tu rasa macam mana? Saja yang curious kan. Dia lemak-lemak manis-manis sikit. Ni. Dia kata bukan cakap babi, dia makan anjing, dia makan. Dia ada satu jenis breed anjing tu, memang dia breed dia untuk memasakkan, untuk makan. Oh ada, dia kata. Waktu rasa macam mana? Dia bau dia wangi, dia daging wangi, dia kata. Oh subhanallah. Tuan-tuan, insya-Allah saya simak. Tuan-tuan, nah. Jadi dia, yang kedua, yang pertama dia tak ingin. Yang kedua dia tak melampau batas, Allah sebut dalam ayat tersebut. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kata Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fala ithma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Surah Al-Baqarah 173. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tuan-tuan, contoh diharuskan memakan bangkai bagi sesiapa yang tidak mempunyai makanan dan tidak berupaya lagi memperolehi makanan selain daripada bangkai itu. Umpama orang yang berada di gurun yang tiada makanan, lalu terjumpa bangkai biawak dan tiada makanan lain yang boleh diperolehinya, sedangkan dia amat memerlukan makanan untuk menyelamatkan dirinya daripada mati kelaparan, maka diharuskan baginya untuk makan bangkai biawak tersebut. Bukan setakat makan biawak, makan bangkai biawak tersebut. Nah, tapi ingat dua syarat balik dia. Dia tak menginginkannya dan tak melampau batas. Ataupun dia haruskan juga untuk membuka aurat. Ni. Kita bukan serta makan saja. Bila sebut haram kita teringat makannya kan. Sebut halal teringat makannya. Sebut haram teringat makannya. Memang kita ni kerja makannya. Jumpa orang ni kawan PKP. Dia bulat betul PKP dia kata. Kerja makannya. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, juga yang kedua contohnya diharuskan membuka aurat untuk tujuan rawatan dan pengubatan di hadapan doktor, dan juga tidak memotong tangan si pencuri yang telah mencuri disebabkan wujudnya satu keadaan terdesak dan kefakiran serta kemiskinannya yang memaksanya untuk mencuri dan apa-apa yang seumpama yang demikian itu. Kita Allahumma salli ala Muhammad, antaranya ialah
keharusan untuk membuka aurat pada bahagian-bahagian tertentu kepada disebabkan tak ada doktor yang lain nak merawat melainkan doktor lelaki-lelaki tu kan. Tapi sama macam tadi, dia tak menginginkannya dan tak melebihi batas. Nak buat operation dekat kaki, yang buka habis semua situ badan. Ni Salih Alaihi Muhammad, apa kawan-kawan dalam grup asatizah duduk sembang-sembang. Salih Alaihi Muhammad depa duduk sembang pasal ada depa buat rawatan apa, ada seorang tu buat rawatan kanser lah apa. Lepas tu dia, kawan saya tu berlakon dia jadi perempuan, dia perempuan, dia nak tengok. Dia kata saya ni, dia katalah dia kata dia kanser apa, kanser payudara lah apa. Dia rawatan tu nak buat macam mana? Kena pegang buah dada dia kan. Lepas tu yang perawat kata apa? Kena pegang buah dada dia. Dia kata macam tu. Jadi lawan saya semak kadang faham tak? Takut ada take advantage lah apa. Tuan-tuan dalam Salih Alaihi Muhammad tu. Jadi dia haruskan untuk membuka aurat pada seorang yang dia nak rawat sakit pada tempat tu je. Dan tempat-tempat yang berkaitan untuk rawatan tersebut lah. Salih Alaihi Muhammad. Jadi tu. Namun demikian hendaklah dia ambil perhatian berat tentang keharusan ini. Justru terdapat ramai orang yang pakai kaedah ini secara mutlak atau dalam lain perkataan sewenang-wenangnya dan secara sembrono tanpa meletakkan batasan tertentu dan jelas dalam menggunakan memakai kaedah ini. Apakah batasan-batasan darurat? Mari kita tengok. Apakah batasan-batasan darurat? Maka kita dapati para fuqaha membataskan makna darurat mengikut kepada perkara-perkara tersebut. Yang pertama, barang apa yang menyebabkan seorang insan itu berada di dalam bahaya sehingga dia diancam oleh maut atau diancam oleh kerosakan salah satu anggotanya daripada anggota-anggota badannya, atau diancam akan bertambahnya tenat dan seriusnya penyakitnya. Itu yang pertama. Hak mana dia punya hak darurat ni? Kalau dia tak buat benda tu, dia boleh diancam maut. Ni maksudnya kalau kena buka aurat dia kepada kepada doktor yang bukan mahram tu, kalau tak buat tu dia boleh maut. Kalau tak makan benda ni boleh mati gitu. Kemudian kurang sikit boleh menyebabkan kerosakan pada anggota dia. Kalau tak buat ni sekali anggota tubuh ni rosak, boleh hilang anggota tubuh ni sebagainya, ataupun boleh bertambah tenat atau bertambah serius penyakit dia. Tu dia panggil apa? Darurat ataupun keuzuran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun begitu, pada masa yang sama ulama meletakkan limitation dia. Had dia panggil, ulama membataskan kerangka keharusan dia. Salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil ibahah. Dengan barang yang boleh menjauhkan bahaya atau kemudaratan dan dengannya keadaan darurat itu lenyap. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ringkasnya, yang mudarat itu akan dilakukan setakat mana dia boleh melenyapkan akibat sekiranya yang mudarat itu tidak diambil, iaitu yang melenyapkan keadaan darurat. Lalu dari alim ulama meletakkan satu kaedah yang diguna pakai bersama dengan kaedah di atas atau menjadi syarat ataupun ikatan kepada pemakaian kaedah tersebut. Kaedah tersebut disebut sebagai ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Adapun darurat itu diukur dengan ukurannya. Diambil daripada firman Allah Ta'ala, ghaira baghin wala adin, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampau batas. Sebagai contoh, Allahumma salli alaihi wasallam, yang pertama, seorang yang terpaksa disebabkan darurat untuk memakan bangkai, maka dia tidak boleh memenuhi perutnya dengan bangkai tersebut ataupun menyimpannya. Dia makan bagi kenyang, ataupun dia kata apa, simpan stok sikit, nanti kok lapak ni makan lain. Gitu. Justru dia hanya boleh memakan daging bangkai itu setakat yang boleh menyelamatkan nyawa dia daripada kebuluran yang boleh mengancam nyawa dia. Ataupun yang kedua, orang yang terpaksa mencuri untuk memberi makan kepada ahli keluarganya, maka dia tidak boleh mengambil barang curian yang melebihi daripada hajatnya atau yang mencukupi keperluan ahli keluarganya untuk sehari semalam. Ada juga keringanan untuk mencuri.
Curi yang macam mana? Curi. Kalau dia tak mencuri tu, mati anak dia. Kalau tak mencuri tu, faham tak? Allah Muhammad. Kita fikir agak tak ada kot lagu-lagu tu nah. Tapi ada kot nah tengah-tengah tempat nah. Sebab tu hukum ni ada. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Lagi, orang yang terpaksa membuka aurat di hadapan doktor, maka dia tidak boleh membuka bahagian aurat selain daripada tempat yang sakit, atau tempat yang selain daripada tempat yang dikehendaki untuk doktor melihatnya dengan mata kepalanya. Boleh faham tak ni? Takat tu, ataupun tempat yang doktor kata, saya nak kena tengok tempat ni sebab dia ada kaitan dengan tempat ni. Tempat tu je boleh tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang wanita yang terpaksa memperolehi rawatan tidak boleh pergi berjumpa dengan doktor lelaki, sedangkan di tempatnya ada doktor wanita yang boleh merawatnya dan memadai baginya. Kita ambil berat dah benda-benda lagu ni. Ni kita ni insya-Allah takut. Kalau dekat tempat dia tu ada doktor perempuan yang boleh, yang mampu untuk merawat dia, tak boleh pergi ambil doktor lelaki-lelaki. Ni doktor yang rawat ni lelaki ke perempuan? Lelaki-lelaki. Okey. Tak boleh. Pergi dulu. Kita yang akan handle ni doktor lelaki-lelaki. Tak ada ke doktor perempuan? Tak ada. Bila tak ada apa boleh? Dia tak boleh op-op nak pilih. Ada orang tu saja pilih doktor perempuan, doktor lelaki-lelaki. Dia ada satu tempat ni lah, satu tempat ni di satu negeri ni tu. Habaq bahaya juga kan. Susah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, memang pakar perbidanan tu lelaki-lelaki. Nama dia pun nama lelaki-lelaki. Nama klinik dia pun nama lelaki-lelaki. Memang doktor lelaki-lelaki. Subhanallah. Waktu penuh lah. Yalah dah bersalin perempuan lah, tengok lelaki-lelaki kot. Ni pakar persalinan apa, pakar persalinan pada salin baju. Ni pakar perbidanan. Subhanallah. Tak boleh. Nah, kita mengaji ni tak boleh lah. Nak kena cari, nak kena ikhtiar untuk cari lelaki-lelaki. Allahumma salli ala sayyidina, cari lelaki-lelaki pula, nak kena ikhtiar bagi cari perempuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Boleh faham tak? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak boleh diiktibar sebagai darurat dalam perkara-perkara yang menyentuh kemewahan dunia, menghasilkan kesempurnaan hidup dalamnya, mengutamakan keselesaan agar dia seiring dan sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Dia kata, ni pasal apa yang hang sampai ambil rasuah ni? Dia kata, darurat ni. Pasal apa nak kena pakai gak kereta macam kereta dia tu pakai. Tengok dia tu pakai kereta besar kan tadi. Bab-bab yang terkait dengan kemewahan dia tak panggil sebagai darurat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kemudian sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa mempunyai modal permulaan yang sedikit, ni macam orang berniaga ni contoh dia. Contoh tadi ni yang dia sebagai nak mencari kesempurnaan disebut sebagai darurat tu kan. Barang siapa mempunyai modal permulaan yang sedikit untuk menjalankan satu perniagaan, maka dia tidak boleh dikatakan dalam keadaan darurat demi untuk memperolehi modal tambahan bagi memperluaskan perniagaannya dengan melibatkan diri dalam urusan riba. Seumpama meminjam daripada bank yang mengenakan kadar bunga riba yang tertentu ke atasnya. Tuan-tuan faham lah? Dia ada duit sikit, tapi dia nak masuk, dia nak venture benda besar yang memerlukan kepada duit tambahan. Kalau dia berniaga yang dengan modal kecil tu, maka perniagaan dia kecil saja. Tapi adalah perniagaan tu bukan tak langsung. Tapi dia venture besar ni, dia benda besar nak masuk ni. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, dia jadi macam mana? Dia pi ambil loan yang riba sekadar untuk nak perbesar perniagaan dia. Maka ni dia tak panggil sebagai darurat. Gitu keadaannya. Allahumma salli ala sayyidina. Dan berapa lagi lah masa kita suntuk, kita nak masuk pula kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil perintah pula. Perintah. Tadi kita sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tadi kita panggil larangan. Yang kedua disebut sebagai perintah. Perintah ni ada dua. Satu dia panggil perintah yang wajib, satu dia panggil perintah yang sunat ataupun mandub. Yang pertama dia panggil wajib. Perintah wajib ni perintah yang tak boleh tidak, macam yang disebut tadi lah. Yang tadi tidak boleh tidak mesti kena tinggal. Yang ni tidak boleh tidak mesti kena buat. Dah sebut wajib ni. Nah, yang kedua dia panggil perintah yang mandub. Perintah mandub ialah perintah yang sunat. Tapi dalam Nabi sebut tadi, tuan-tuan perasan ataupun tidak? Nak peringat ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lain malam-malam ni tak berapa clear sangat on off, betul lah. Sebab malam-malam ni dia ramai orang buat. Dia waktu-waktu macam ni ramai sangat. Waktu peak hours. Bukan setakat kuliah, cerita pasal orang tengok movie lah, orang duduk dengan keluarga lah. Waktu orang semua guna internet waktu ni. Sebab tu saya prefer untuk kita buat waktu subuh tu, dia tak duduk bergaduh dengan orang. Dia bergaduh dengan orang. Tapi subhanallah, Ustaz Simat ni kuliah maghrib, nama pun kuliah maghrib ataupun kuliah isyak, maka kena buat waktu isyak lah. Di Salih Al-Simat, tuan-tuan, malam ni kita buat program anjuran Surau Ar-Rawdah di Bangi, Selangor, insyaAllah, yang menganjurkan program kita pada malam ni. Masya Allah, alam wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama dengan saya pada malam ni. Dan malam ni kita bincang tentang rukhsah, keringanan. Tadi kita dah bincang tentang perkara yang diharamkan oleh Allah. Nabi sebut dua benda tadi. Satu benda larangan, satu benda perintah. Bila sebut larangan ada dua, satu larangan haram, satu lagi larangan yang makruh. Makruh pula ada dua pula, makruh tahrim, makruh tanzih. Kemudian kita bincang pula tentang disebut sebagai darurat yang mengharuskan perkara yang diharamkan. Dan kita bincang juga tentang apa disebut sebagai darurat dan had mana disebut sebagai darurat tu. Selesai dah bab larangan, kita masuk pula bab perintah. Perintah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perintah ada dua. Satu perintah wajib, satu perintah mandub, perintah yang sunat. Dalam keadaan larangan, tadi Nabi kata apa? Ingat, dengar elok saya sebut. Nabi kata, manahaitukum anhu fashtanibuh. Apa yang aku larang daripada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Clear? Berhenti tang tu. Tapi dalam bab perintah, Nabi kata apa? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa maksudnya? Apa yang aku perintahkan kepada kamu, hendaklah kamu lakukan sedaya termampu oleh kamu. Tuan-tuan tengok tadi dalam bab larangan ada Nabi sebut tentang meninggalkan sedaya termampu. Tak ada. Walaupun di sana ada makruh. Maksud dia, orang yang bertakwa dengar perintah Allah ni, sebut larang lah, haram ke makruh ke, tinggal terus. Tak ada lah. Buat siapa buat ni? Makruh je. Dah, orang bertakwa, haram ke makruh ke, tinggal. Tapi dalam bab perintah ada mastata'tum, sekadar termampu oleh kamu. Sebab apa? Sebab dalam makruh, dalam perintah ada benda sunat. Dalam sunat ni buat sedaya mampu, buat saya mampu. Yang wajib tak saya ceritalah. Yang sunat tu buat saya mampu. Anda faham tak ni? Tu indahnya perkataan Nabi SAW. Kalau kita faham, Nabi bukan cakap saja-saja. Cakap tu nak bagi, kalau betul kamu beriman, kalau betul kamu nak jadi orang bertakwa, dalam bab larang tinggal semua. Tinggal semua. Dia ajak pada kita, ya fadillah, ya fadka, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Berhenti bukan tang haram, berhenti bukan tang makruh, berhenti tang syubhah. So rasa, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Tinggal tu ya, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu dan ambil benda yang tak ragu. Nabi ajak kita macam tu. Nabi ajak kita jadi orang yang taat sungguh-sungguh. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Bila sebut yang pertama perintah wajib. Perintah wajib ialah satu perintah kepada orang Islam melalui lidah baginda Nabi SAW supaya melaksanakan amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang telah tertegak dalil atas perintah-perintah tersebut bahawa ia adalah perintah yang wajib.
iaitu wajib ke atas setiap mukallaf untuk melakukan apa yang diperintahkan ke atasnya. Jika beliau tidak melakukannya, maka beliau akan dihukum atas perbuatan tersebut, sebagaimana orang yang melakukannya akan diberikan pahala. Oleh yang demikian, segala perbuatan, amalan dan tindakan dituntut seumpama perintah ini dinamakan wajib. Sebagai contoh, solat, zakat, haji, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Perintah seperti ini wajib dilaksanakan dan tidak harus bersikap sambil lewat atau mengambil mudah serta meringan-ringankan, melainkan jika tidak mencukupi syarat-syarat atau asbab yang mewajibkan perlaksanaannya. Salli ala sayyidina. Dua perkara. Yang pertama, terdapat penghalang yang menghalang perlaksanaannya. Satu, perkara mana disebut sebagai bila sebut wajib kena buat kan? Wajib kena buat. Kalau tak buat berdosa, kena hukum. Kalau buat dapat pahala. Kecuali dia mai dua benda ni. Yang pertama, terdapat halangan untuk melakukannya. Kita akan bincang. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, wujud keadaan yang menyebabkan si mukallaf. Siapa mukallaf dia ni? Ingat 3 syarat mukallaf. Islam, baligh, berakal. Sebagian ulama tambah satu lagi, sampai seru kat dia. Sampai syariat, sampai Islam tu kat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila disebut mukallaf ni, dia wujud keadaan yang menyebabkan si mukallaf terjatuh dalam kesukaran dan kesusahan seandainya melaksanakan perintah tersebut. Kalau dia buat juga jadi susah dia. Kalau dia buat juga jadi sukar dekat dia. Tu kita akan bincang lagi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Maksud dia apa? Kesukaran akan mendatangkan kemudahan. Ini dia punya kaedah fiqh dia. Jadi subhanallah dalam salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila sampai satu tahap dia panggil apa? Allahumma salli ala telah datang dalam syariat itu satu keringanan dan kemudahan atas hamba-hambanya bagi mengangkat kesukaran daripada mereka untuk melakukan perintah yang wajib tersebut. Dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesukaran akan mendatangkan kemudahan. Kaedah dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, telah sabit daripada syarak bahawa Allah telah memberikan, sebagai contoh yang pertama, keringanan berbuka puasa dalam bulan Ramadan bagi orang yang bermusafir ataupun orang yang sakit, sebagaimana dia beri keringanan mengqasarkan solat dan menjamakkannya bagi orang yang bermusafir. Lagi Allah memberi keringanan untuk bertayamum bagi orang-orang yang tidak mempunyai air, ataupun ada air tapi boleh mendatangkan mudarat kepada dia jika dia menggunakan air tersebut. Ini semua disebut sebagai rukhsah, keringanan ataupun perlepasan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Saya seronok juga bincang-bincang bab ni. Saya tak tahu lah tuan-tuan seronok ataupun tidak. Sebab bila kita bincang benda ni, kita dapat dua benda. Yang pertama, kita tahu, rupanya ada keringanan tertentu dalam urusan ibadat kita. Sebab ada orang dia kata apa? Yalah, kita ni R&R pun banyak, buat apa nak berhenti susah-susah? Kita berhenti, kita ni ada R&R banyak. Bukan macam dulu-dulu, sungguhlah nak naik unta pun, nak berjalan jauh-jauh pun susah. Memang maka layaklah nak buat jamak kasar. Tapi kita ni R&R sepanjang highway. Tak patut sangat kalau tak semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, boleh je buat apa ni, semayang macam biasa, semayang macam biasa. Tak payah buat jamak kasar, kan kemudahan tu ada. Sedangkan Allah bagi kemudahan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengadu kat Nabi SAW, kata Rasulullah, kita lah ni dah Allah bagi kemenangan, kita dah pindah dah, kita dah jauh dah daripada macam dulu-dulu yang susah-susah. Kita boleh semayang macam biasa dah kot, tak payah jamak kasar lagi. Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala, jamak kasar ni satu hadiah daripada Allah.
Satu hadiah Allah bagi dekat hamba dia. Buatlah tuan-tuan, salli ala Muhammad. Bahkan ulama bincang, ulama kata apa? Tuan-tuan, sembahyang kasar, jamak kasar, meraihkan jamak kasar itu lebih afdal daripada dia melakukan sembahyang yang tamam ataupun sempurna. Sebab dia hadiah daripada Allah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, tuan-tuan. Jadi, mari kita tengok. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, para ulama menyebutkan membahagikan beberapa cabang daripada kefahaman mereka dan menganggap bahawa ia sebagai satu landasan berdirinya di atas fiqh Islam. Makna kaedah ini bahawa jika si mukallaf dikelilingi oleh beberapa keadaan yang menjadikan dia susah dan menghadapi kesukaran untuk melaksanakan kewajipan syariat dan iltizamnya ke atas kewajipan itu dengan cara yang sempurna menjatuhkan dia dalam kesukaran dan kesusahan, maka kepayahan dan kesukaran tersebut adalah merupakan sebab bagi keringanan dan kemudahan sekira-kira mudah bagi beliau untuk menunaikan kewajipan tersebut dan menolak kesukaran tersebut. Bila sampai satu tahap dia nak buat sungguh-sungguh bagi cantik, bagi elok, tapi kesukaran itu menyebabkan dia susah untuk buat, maka jadi macam mana? Dia akan sampai kepada keringanan kepada dia untuk tetap melaksanakan perintah tersebut, tetapi dalam keadaan yang lebih ringan dan lebih mudah. Boleh faham nah? Allahumma salli ala Muhammad. Adapun contoh bagi pelaksanaan kaedah ini ialah kemaafan terhadap beberapa jenis najis yang sukar untuk dielakkan, contohnya sebagai darah pada luka atau bisul pada tanah atau bisul dan tanah di jalanan di mana terdapat banyak keadaan tidak sunyi daripada mengandungi najis. Justru penyucian taharah daripada najis-najis ini menjatuhkan si mukallaf kepada kesukaran, memungkinkan susah baginya untuk melaksanakan banyak ibadah, maka dimaafkan baginya demi keringanan dan kemudahan. Contoh yang lain, kemaafan terhadap kejahilan yang kadang-kadang berlaku pada beberapa akad, seperti kemasukan dalam hammam, yakni tempat-tempat negara Arab yang dikhususkan untuk mandi wak. Justru tempoh di mana orang yang masukinya itu tidak ditentukan. Begitu juga dengan jumlah air yang dipergunakan. Berkemungkinan juga bayaran yang dikenakan tidak diketahui dalam kebanyakan waktu. Kesukaran yang wujud ini, salli ala Muhammad, bagaimana untuk membataskan perkara tersebut dan menjelaskan akad bagi orang yang masuki hammam tersebut, dan orang ramai pula dalam keadaan berhajat kepadanya dan mereka tidak boleh memperolehnya. Namun cukuplah berpuas hati dengan keadaan yang ada, seumpama kemasukan dalam hammam adalah upah tukang gunting. Nak cerita, bila sampai tu keadaan yang susah nak buat akad yang sempurna, nak masuk, nak kira macam mana? Masuk ni kawan ni berapa lama? Kawan ni masuk pula berapa lama? Kau nak kira dengan jumlah tempoh lagi jadi susah. Kawan ni badan besar, masuk mungkin lama sikit. Kawan ni badan kurus, mungkin masuk sat saja. Kawan ni mungkin daki tebal, masuk lama sangat. Kawan ni mungkin kawan ni mungkin pakai ayak banyak, kawan ni mungkin pakai ayak sikit. Jadi macam mana dapat akad yang sempurna? Waktu tu dia main keringanan, dia main rukhsah. Nah, jadi apa? Jadi akad yang dia panggil apa? Mutual understanding. Ni, terfaham lagu ni je lah. Letak satu akad. Jadi, sehari aku banyak terlebih, sehari aku banyak terkurang, balik tidur tak lena apa sebagainya. Padahal masing-masing memerlukan kepada suasana ataupun hammam tersebut. Itu salah satu contoh. Banyak lagi urusan-urusan yang lain. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, itu keadaan dia. Baik tuan-tuan, dan salah satu tuan-tuan yang disebut sebagai rukhsah ialah rukhsah dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah dalam sembahyang. Kita buat satu contoh disebut sebagai jamak kasar. Jamak kasar. Jamak kasar ni pun orang duk serabut lagi sampai lah ni. Tak habis-habis lagi. Soalan macam-macam. Lala dia kata apa? Dia kata mayang macam biasa dah lah Ustaz. Lah ni banyak tempat mayang apa semua memang. Dia bagi alasan tu pasal dia tak tahu dia nak buat lagu mana. Kan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamak kasar. Mari kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sembahyang ni tuan-tuan, dia ada dua. Keringanan Rasul sembahyang dia dua. Satu dia panggil kasar, satu dia panggil jamak. Satu dia panggil kasar, satu dia panggil jamak. Kalau sebut kasar, kasar ni dia khaskan kepada permusafiran. Tapi kalau sebut jamak, jamak himpun ni, dia boleh berlaku jamak dalam beberapa keadaan. Tak semestinya musafir saja.
Kita akan tengok. Baik, yang pertama kita tengok sembahyang kasar. Tuan-tuan, selagi dia duduk dalam status mukallaf, selagi itu dia wajib sembahyang. Duduk terlantar dekat hospital. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi dia masih ada akal, Islam dia berakal, dia balik dia, selagi itu dia wajib sembahyang. Siapa main ni kenal tak ni Pak Long? Kenal lah ni apa salli ala sayyidina Muhammad, duduk kampung sekali, kenal wajib sembahyang. Mak ni, kenal tak siapa ni main ni? Siapa tu tak kenal ni? Saya ni Din ni. Din mana tu? Din duduk kat sebelah rumah tu. Oh Din Nah, tak apalah Pak Long, saya nak balik lah. Nak bagi ni sikit ni, abuan sikit, sedekah sikit. RM5 je lah, ni kata. RM5 kena lagi Pak Long, mayang lagi tanya dia. Ni masih berakal lagi. Tang duit tu kena lagi. Faham tak? Jadi Allahumma salli ala sayyidina, selagi dia berakal, lagi itu dia kena sembahyang. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada Farizan kata apa, ada satu jamak kasar, jamak takdim, jamak takhir, jamak takyah. Jamak takyah. Ada satu lagi dia panggil jamak takdan. Takdan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dia panggil kasar. Sembahyang kasar ialah sembahyang 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isyak, yang ditunaikan dengan 2 rakaat sebagai ganti kepada 4 rakaat. Dalil-dalilnya seperti berikut. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Dan apabila kamu bersafir di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengkasarkan daripada sembahyang kamu. Surah An-Nisa ayat 101. Saya minta maaf tuan-tuan sebab saya tak boleh nak berinteraksi banyak sangat sebab saya ni terhad maklumat malam ni. Tak nak tengok komen sangat pun tak boleh, sebab saya pakai satu line untuk page pihak masjid, satu pula saya pakai untuk page Jafri Abu Bakar Mahmudi, saya punya page sendiri. Jadi tak sempat nak tengok komen-komen tu. Duk menjeling-jeling je kalau boleh tu. InsyaAllah nak jadi minta maaf lah. Esok pagi kita sembang elok sikit. Ini lagi pun kita nak meraihkan program yang dianjurkan oleh pihak surau kita ni. Jadi insyaAllah salli ala sayyidina Muhammad. Saya harap tuan-tuan tak cik hati dengan saya ni, kurang sembang dengan tuan-tuan pada malam ni. Hari ni nak straight to the point dia tuan-tuan. Pasal duk tengok time tu macam laju je bergerak ni. Kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad baru masuk sembahyang jamak kasar, tak masuk jamak lagi. Sekali Allahumma salli ala Muhammad dah habis bincang tentang kasar, sekali nak bincang pula tentang jamak. Jadi surah Ar-Rawdah, Taman Seri Bangi, section 8, Bandar Baru Bangi, insya-Allah. Sesiapa yang ingin menderma boleh, insya-Allah kita pinkan nombor akaun pihak surau Bandar Ar-Rawdah, Taman Seri Bangi, section 8, Bandar Baru Bangi, insya-Allah di ruangan komen tu. Tuan-tuan bagilah sumbangan seorang sikit untuk pihak surau menjalankan aktiviti-aktiviti dan program-program Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terutama ketika PKP ini yang pendapatan surau dan masjid semua dah tuan-tuan dalam keadaan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sangat kurang. Jadi walaupun kurang, masjid tetap nak kena bersih, masjid tetap nak kena maintenance. Pegawai-pegawai masjid tetap nak kena bayar dia punya allowance dia sebagainya. Allahumma salli alaihi wasallam, program-program tetap nak kena berjalan. Jadi nak harap siapa? Nak harap kita lah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pakat-pakat bagi sumbangan, insya-Allah. Nah, salli alaihi wasallam. Minta maaf sahabat-sahabat sekalian, saya kurang bercakap dengan tuan-tuan pada malam ni, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sembahyang kasar ialah sembahyang 4 rakaat seperti zuhur, asar, isyak yang ditunaikan dalam 2 rakaat. Dia mesti sembahyang 4 rakaat saja. 4 rakaat saja. Sembahyang yang 4 rakaat. Dia tak boleh sembahyang 3 rakaat. Salli ala sayyidina. Dia kata apa? Jom kita sembahyang jamak kasar hari ni. Maghrib dan isyak. Tuan-tuan. Sembahyang maghrib sampai entah rokok dia bagi salah. Pasal apa? Dia kata daripada 3 jadi 1,5. Tak ada, dia 4 tinggal 2 aja. Ataupun subuh dia buat 1, tak boleh. Ingatlah bila sebut kasar ialah memendekkan daripada 4 kepada 2. Tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Dalil daripada hadis Nabi SAW, aku berkata kepada Umar Al-Khattab, Allah berfirman,
Maka tidaklah mengapa kamu mengkasarkan daripada sembahyang kamu jika kamu takut berlaku fitnah, yakni diserang oleh orang-orang kafir. Surah An-Nisa ayat 101. Sedangkan manusia telah berada dalam keadaan aman. Teringat kita. Sayyidina Umar kata apa? Kita kan dah adalah aman dah. Dia kata kepada Sayyidina Umar. Siapa kata ni? Ya'la bin Umayyah. Dia kata apa? Dia kata kat Sayyidina Umar, dia kata, kita lah ni duduk dalam aman dah. Jawab Sayyidina Umar, aku juga merasa heran bagaimana yang kau rasa. Yang hang kata kat aku ni, aku pernah pun rasa benda yang sama juga. Aman dah ni, relax dah, orang tak serang kita dah, kita duduk relax je. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentangnya. Maka Rasulullah menjawab, ia merupakan satu hadiah, satu sedekah yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu, maka terimalah sedekah Allah itu. Kasih sayang Allah bagi dekat kita. Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang kasar bukan hanya khusus ketika dalam keadaan takut ataupun tidak aman. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi sembahyang kasar, syarat sembahyang kasar ada berapa? Yang pertama, syarat orang untuk kasar ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanggungjawab untuk menunaikan sembahyang berlaku ketika musafir dan hendaklah ditunaikan ketika sedang bermusafir. Selagi dia tak keluar pada rumah dia, dia masih duduk dalam, dia panggil qaryah dia, selagi itu dia tidak dikira sebagai orang yang bermusafir. Dia keluar pada qaryah dia, barulah dia dikira sebagai orang bermusafir. Waktu tu barulah dia boleh mengqasarkan sembahyang dia. Boleh faham tak? Allahumma salli ala Muhammad. Syarat ini memberi makna sembahyang telah masuk waktunya sebelum seorang itu bermusafir, kemudian dia bermusafir sebelum menunaikannya, maka sembahyang tersebut tidak harus dikasarkan kerana dia masih belum bermusafir ketika sembahyang itu mula menjadi wajib ke atasnya. Allahumma salli ala Muhammad. Syarat ini juga memberi makna sembahyang yang telah masuk waktu ketika bermusafir tetapi dia tidak menunaikannya sehinggalah dia sampai ke balatnya, ini pekan, maka sembahyang tersebut tidak harus dikasarkan. Ini kerana ketika sembahyang itu hendak didirikan dia tidak lagi berada dalam keadaan musafir, sedangkan sembahyang kasar diharuskan kepada orang yang musafir sahaja. Contoh dia bagi macam ni, dia sebut macam ni. Kita nak keluar bermusafir, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, selagi kita tak keluar daripada balat kita tu ataupun pekan kita ataupun qaryah kita sebut kat sini, selagi itu dia tak boleh, dia tidak dikira sebagai orang yang bermusafir. Bila dia masih belum duduk sebagai orang musafir, maka tak layak untuk dia mengkasarkan sembahyang dia. Habis nak buat lagu mana? Dia keluar daripada balat dia, dia keluar daripada qaryah dia, barulah dia dikira sebagai orang yang bermusafir. Kita qaryah ni, qaryah Bukit Aping. Lepas qaryah Bukit Aping ni apa? Kad telunjuk. Kan? Jangan main-main tuan-tuan, tempat kami gandau. Nak sampai tempat kami mesti mau kad tunjuk dulu. Ni kad tunjuk, jangan main-main. Sorry, kad tunjuk ni. Ni jangan kelingking silap. Kad tunjuk. Oh, masya-Allah. Tuan-tuan, langsung Syahmat. Keluar pada sini sampai singgah dekat masjid kad tunjuk tu. Boleh buat jamak kasar dah. Boleh buat dah. Ataupun dia on the way balik. Sebelum dia sampai ke balat dia ni, sampai ke qaryah dia ni, dah masuk waktu. Sebagai contoh, masuk waktu maghrib. Sampai maghrib. Dia maghrib tu tahu tang mana? Tang Tol Bandar Baru. Kan? Tol Bandar Baru tu. Maka dia boleh singgah dekat masjid kad telunjuk dia ni. Faham ni? Takut sebut nama dia. Ni. Singgah kat masjid kad telunjuk tu, sembahyang jamak kasar. Kemudian dia terus balik masuk ke balat dia dalam keadaan waktu tu, waktu maghrib tu ada lagi. Ni. Kemudian dia boleh balik tidur terus. Boleh faham tak ni? Tapi kalau dia masuk ke rumah dia, dia sampai-sampai elok lepas sempadannya. Sempadan qaryah masjid, sempadan qaryah kampung Bukit Aping, kan ada tanda bialan kan. Masuk sempadan qaryah tu, elok masuk. Allahu Akbar, masuk maghrib. Boleh dia jamak kasar lagi tak? Tak boleh dah. Pasal dia telah masuk qaryah dia. Dia bukan lagi orang yang bermusafir. Tunggu Ustaz lah. Tak boleh dah masuk lah. Ni. Dia buat macam mana? Tunggu Ustaz. Relax dulu kat tol apa pergi Maidin dulu ke apa, minum teh tarik apa semua dulu.
Ustaz, lepas tu masuk pergi mayang maghrib, lepas tu balik rumah. Saya pun selalu macam tu kadang-kadang. Balik singgah saat relax pelan-pelan nak masuk maghrib ni. Rauh pun tilah suruh kena pergi gunung Ustaz. Saya kata mayang dulu, lepas tu balik rumah rehat terus. Kan tu syarat pertama. Syarat yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan boleh faham lah. Kalau tuan-tuan tak faham, nak suruh tanya pun nak jawab betul boleh. Tak nak tengok tak mana. Baik, Allahumma salli ala sayyidina, tuan-tuan. Yang kedua, hendaklah orang yang bermusafir itu melepasi pagar balat yang hendak ditinggalkannya atau melepasi bangunan-bangunan di balat tersebut sekiranya tidak ada pagar ataupun sempadan. Ini kerana orang yang berada dalam lingkungan pagar atau sempadan atau bangunan-bangunan itu belum lagi dianggap sebagai orang musafir. Dengan kata lain, permusafiran berada setelah melepasi sempadan tersebut sebagaimana akan berakhir setelah kembali dan sampai ke kawasan tersebut. Oleh kerana itu, sembahyang tidak boleh dikasarkan melainkan waktunya masuk ketika dalam musafir, yakni keluar musafir sebelum masuk waktu sembahyang, dan dia menunaikan ketika dalam musafir. Boleh faham lah? Yang ini perbincangan kita yang biasalah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perbincangan ni, Dr. Mustafa Bura memetik satu pendapat, tak boleh buat jamak kasar. Tak boleh buat jamak kasar apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebut apa? Tengoklah. Oleh itu sembahyang tidak boleh dikasarkan melainkan waktunya masuk ketika dalam musafir, yakni keluar bermusafir sebelum masuk waktu sembahyang, dan dia menunaikannya ketika dalam musafir. Faham tak ni? Allahu Akbar, masuk zuhur, dia masih duduk dekat sini lagi. Waktu tu dia masih belum bermusafir. Yang dia boleh kasar ini ialah apabila dia keluar daripada balat dia tu, daripada perkampungan dia tu, daripada qarah dia tu, kemudian masuk waktu. Selepas dia keluar, yang tu baru dia boleh jamak kasar, sebab waktu tu baru dia dikira sebagai orang yang bermusafir. Dia faham tak ni? Namun ada lagi satu pendapat juga daripada mazhab Imam Syafi'i juga yang mengharuskan bila masuk waktu, sebab dikira sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil apa? Masuk waktu, dia panggil waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari maksud dia boleh semayang dalam tempoh tu. Dia keluar tu selagi dia duduk dalam waktu semayang tu. Tapi Dr. Mustafa Al-Qin ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun Dr. Mustafa Bura ni menulis dan menyatakan tentang pendapat yang berkaitan dengan kita meraihkan pendapat tersebut, yang menyatakan bahawa apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syarat ini memberi makna sembahyang yang telah masuk waktunya sebelum seorang itu bermusafir, kemudian dia bermusafir sebelum menunaikannya, maka sembahyang tersebut tidak harus untuk dikasarkan. Faham tak ni? Sebab apa? Sebab dia masih belum dikira sebagai musafir, sebab dia masuk dalam bilik dia. Ini kerana dia belum bermusafir ketika sembahyang itu telah mula menjadi wajib ke atasnya. Ini pendapat yang dipegang oleh dalam kitab ni lah. Ulama duk bahas panjang tentang dia lah. Okey, yang ketiga, syarat musafir. Orang yang bermusafir tidak berniat untuk tinggal di tempat tujuannya selama 4 hari. Tidak termasuk hari masuk dan hari pulang. Apabila dia berniat demikian, maka balat, yakni pekan yang dituju itu dianggap sebagai tempat tinggalnya, dan dia harus menjadi orang yang bermukim. Dia telah menjadi orang yang bermukim. Oleh kerana itu tidak harus mengkasarkan sembahyang apabila sampai ke tempat tersebut, dan sembahyang boleh dikasarkan bila ketika dalam perjalanan sahaja. Saat saya cerita keadaannya macam mana. Sekiranya dia berniat untuk tinggal kurang daripada 4 hari atau tidak tahu tempoh tinggalnya, disebabkan kerja yang dilakukan itu tidak diketahui bila dapat disempurnakan, maka sembahyang kasar boleh dilakukan dalam masalah pertama, yakni tinggal kurang daripada 4 hari sehinggalah dia pulang dan sampai ke sempadan balatnya, yakni pekannya semula. Dalam masalah kedua tidak diketahui tempoh tinggalnya, maka dia boleh menunaikan sembahyang kasar di tempat tersebut selama tempoh 18 hari, tidak termasuk hari pergi dan hari pulang. Nabi Imran bin Husain katanya dari riwayat Abu Daud, aku telah berperang bersama-sama Rasulullah, aku juga berperang bersamanya pada hari pembukaan Makkah. Baginda berada
tinggal di sana selama 18 hari dalam keadaan tidak menunaikan sembahyang kecuali dengan 2 rakaat. Ini qasar. Oleh ini kerana Rasulullah telah mengqasarkan sembahyang dalam tempoh tersebut yang 18 hari ketika berada di Mekah. Kewujudan Rasulullah di Mekah adalah bertujuan untuk memerangi kabilah Hazawin, dan baginda tidak mengetahui sampai bilakah baginda terpaksa tinggal di situ. Okey, dengar ni elok. Ada 2 keadaan. Yang pertama, seorang itu boleh buat jamak qasar seandainya dia tidak bercadang untuk duduk di tempat tersebut selama 4 hari, tidak termasuk hari masuk dan hari keluar. 4 hari kat sana. Kalau duduk 4 hari tak boleh dah. Tak melebihi 4 hari, masuk 3 hari lah. Faham ni? Allahumma salli ala Muhammad. 3 hari lah. Jadi total jadi 5 hari. Macam mana 5 hari? Sebab hari pi, hari balik dia tak kira, sebab dia hari perjalanan. Contoh hari Isnin. Isnin dia nak pi sana, kata dia nak pi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 5 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dia duduk sana sebenarnya berapa hari? 3 hari. Pasal hari pi dan hari balik ni dikira sebagai hari perjalanan. Hari perjalanan boleh jamak qasar. Hari balik boleh buat jamak qasar. Di sana berapa hari? 3 hari. Bila 3 hari lebih 4 hari tak? Tak. Boleh jamak qasar tak? Sepanjang tu boleh buat jamak qasar. Kalau dia cadang nak pi 7 hari. Nak pi duduk satu tempat tu 7 hari. Maka 7 hari dia duduk kat sana. Hari pi boleh jamak qasar. Hari balik boleh, mana 7 hari? 7 hari. Hari pi boleh jamak qasar, hari balik boleh jamak qasar. Maka di sana dia duduk berapa hari? 5 hari. 5 hari lebih 4 hari tak? Lebih. Boleh jamak qasar tak? Sepanjang tempoh dia duduk sana tak boleh jamak qasar, sebab dia dikira sebagai orang yang bermukim. Kan? Boleh faham tuan-tuan? Ada orang dia kata apa dia? 3 hari, maksudnya 3 hari dia duduk kat sana, lepas dalam tempoh 3 hari tu dia buat jamak qasar semua. Kemudian lepas hari keempat tu dia tak buat jamak qasar dah, pasal dia pegang 3 hari tu salah tu. Pemahaman tu salah. Boleh faham tak ni? Seandainya dia pergi ke tempat tu dalam keadaan dia tak tahu berapa lama tempoh dia nak duduk kat situ. Berapa lama nak duduk kat situ, tak tahu tempoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi buat kerja. Bos kata, selagi tak siap kerja tu, lagi tu yang balik. Pergi setting office rumah. Oh, dia kata, saya tak tahu berapa lama nak pergi ni. Saya tak tahu nak pergi berapa lama ni. Kalau tak tahu nak pergi berapa lama, dia boleh buat jamak qasar, tak termasuk hari pi dan hari balik dia, selama dalam tempoh 18 hari. Ini mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain sebulan pun ada. Mazhab Syafi'i 18 hari berdalilkan pada Nabi SAW. Riwayat Abu Daud tu yang semayang, Nabi semayang 18 hari. Boleh faham tak? Dalam tempoh 18 hari tu buat jamak qasar, jamak qasar, jamak qasar. Habis 18 hari tu tak balik-balik lagi. Lepas pada tu semayang tamam macam biasa. Sampai bila? Sampai hari dia balik baru boleh jamak qasar balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Habis. Okey, Allahumma salli ala sayyidina. Bateri habis dah. Okey. Bateri full habis. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, orang yang bermusafir tidak menjadi makmum kepada orang yang bermukim. Ini di antara syarat apa? Syarat qasar. Sekiranya dia mengikuti umat yang bermukim, maka sembahyang itu wajib ditunaikan dengan bilangan rakaat yang sempurna dan tidak harus dikasarkan. Jika berlaku sebaliknya, ini orang yang bermusafir menjadi imam kepada bermukim, maka sembahyang itu boleh dikasarkan. Dan dia disunatkan supaya segera memberitahu para makmum sebaik saja selesai sembahyang 2 rakaat dengan berkata, sempurnakanlah sembahyang kamu, sungguhnya aku orang yang bermusafir. Dalilnya daripada apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad sahih daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditanya, kenapa orang bermusafir apabila berseorangan dia menunaikan sembahyang dengan 2 rakaat? Dan ketika menjadi makmum kepada orang yang bermukim, dia menunaikan dengan 4 rakaat. Jawab Ibnu Abbas, itulah yang ditunjukkan oleh As-Sunnah. Terdapat dalam hadis Imran sambungan daripada hadis berkata, wahai penduduk negeri ini, sembahyanglah kamu dengan 4 rakaat, sungguhnya kami adalah golongan yang bermusafir. Orang yang bermusafir dia tak boleh nak pi jadi makmum kepada orang yang sembahyang sempurna, tamam. Sebab dia nak sembahyang 2 rakaat, nak qasar. Bukan orang musafir, orang yang nak qasar sembahyang dia,
tak boleh pi ikut imam kepada orang yang tamam, melainkan dia kena sempurnakan sembahyang dia. Dia pi kat depan, dia singgah kat masjid, dia tengok orang nak sembahyang zuhur. Dia nak sembahyang jamak kasar. Dia nak sembahyang dua-dua rakaat. Boleh tak dia ikut imam tu dengan dia nak sembahyang 2 rakaat sedangkan imam tu sembahyang 4 rakaat? Tak boleh lah, melainkan dia kena buat macam mana? Dia kena sempurna sembahyang 4 rakaat dengan imam tu. Sagi lepas dia ikut imam 4 rakaat, dia tambah lagi 2 rakaat untuk dia sembahyang asar sebagainya. Boleh lah. Dia masih boleh menjamakkan sembahyang dia tanpa dia mengkasarkan sembahyang dia. Yang boleh pula ialah sebaliknya. Apa dia? Yang kasar tu jadi imam, yang tamam jadi makmum. Boleh faham tak ni? Kita ni singgah 3-4 orang, kita ni musafir. Lepas tu singgah nak sembahyang kat masjid. Elok kita nak sembahyang, tengok ada satu grup main lagi, orang kampung situ, 2-3 orang main lambat sembahyang. Lepas tu tuan ni nak main mana-mana ni? Oh, kami musafir ni. Oh, eloklah, kami pun nak sembahyang, mari kita sembahyang sekali. Tuan, orang sini ke? Oh, saya orang sini, saya nak sembahyang sempurna 4 rakaat. Tuan, kami orang musafir, kami nak buat kasar. Okey, siapa yang layak jadi imam waktu tu? Orang musafir pi jadi imam, orang yang bermukim tu, orang yang tempat tu, dia pi jadi makmum. Supaya satgi bila orang musafir tu dia buat 2 rakaat, dia bagi salam, orang yang bermukim tu dia boleh tambah lagi 2 rakaat. Dia faham tak ni? Seandainya seorang itu dia semayang-semayang, tiba-tiba elok dia semayang, dia angkat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang mai belakang dia ikut imam. Dia semayang 2 rakaat, dia nak disunatkan kepada dia sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma salli ala Muhammad, beralih dan dia beritahu, semayanglah sempurna sebab kami bermusafir. Dia suruh orang tu pula, semayanglah bagi sempurna, Allahumma salli ala Muhammad, sembayanglah dengan 4 rakaat, sesungguhnya kami adalah golongan bermusafir. Dia suruh orang tu untuk bangkit. Orang tu kena mengaji lah, dia kerti lah juga. Sekali dia apa dia? Apa? Kerti. Maka gitu keadaannya. Okey. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, yang kita sembang tentang kasar, kemudian kita pula sembang tentang jamak. Jamak ni tuan-tuan, dia ada, Allahumma salli ala Muhammad, 2 jenis jamak. Yang pertama disebut sebagai jamak takdim, yang keduanya disebut sebagai jamak takhir. Jamak takdim berlaku pada sembahyang yang awal, pada waktu sembahyang yang awal, dan jamak takhir berlaku pada waktu sembahyang yang akhir, yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Nah, itu basicnya lah. Syarat-syarat jamak takdim. Syarat-syarat jamak takdim, yang pertama ditunaikan secara tertib di antara keduanya. Zuhur dulu, asar kemudian. Pada waktu zuhur kan, maghrib dulu, isyak kemudian. Pada waktu maghrib jamak takdim, dia tak boleh terbalik. Kalau jamak takhir boleh terbalik lagi. Sembahyang zuhur, sembahyang asar dulu, kemudian sembahyang zuhur. Boleh. Sembahyang zuhur dulu, sembahyang asar pun boleh. Tapi kalau jamak takdim memang tak boleh. Memang kena ikut sekuens dia. Hendaklah yang kedua, hendaklah berniat jamak ketika menunaikan sembahyang yang kedua ke dalam waktu yang pertama sebelum selesai sembahyang yang pertama. Disunatkan berniat pada ketika takbiratul ihram. Di niat dia waktu mana? Niat waktu dia masih dalam sembahyang pertama ini. Mula tak teringat nak sembahyang jamak, kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian teringat waktu mana tau? Dekat tahiyat akhir dah. Oh, nak sembahyang jamak lah. Niatlah hati dia nak jamak sekali dengan asar. Sah tak sembahyang jamak dia? Sah. Pasal apa? Dia niat dalam sembahyang yang pertama sebelum dia bagi salam. Itu syarat dia. Kemudian yang ketiganya muwalat. Muwalat masuk berturut-turut. Lepas sembahyang dia terus sembahyang. Dia tak boleh dipisahkan dengan zikir. Sembahyang sunat tak dipisahkan dengan jarak masa yang terlalu panjang menurut uruf, atau melewatkan sembahyang kedua tanpa menyibukkan dirinya dengan sesuatu, maka batal jamaknya. Dia wajib menunaikan sembahyang kedua itu pada waktunya. Dia seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kenapa? Dia tak boleh lama sangat. Sembang dulu. Tempoh dia
sekira-kira 2 rakaat semayang. Jangan melebihi dia bertempoh 2 rakaat semayang biasa. Dia faham tak ni? Kalau macam tempoh renggang di antara 2 semayang tu. Dia faham kan? Jangan terlalu lama. Jangan ambil sampai tempoh 2 waktu semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, perjalanannya berterusan sehingga dia berada dalam keadaan semayang yang kedua. Ini bermakna semayang yang kedua tidak batal sekiranya dia sampai ke balatnya dalam keadaan semayang sedang didirikan. Maksudnya sembahyang yang kedua didirikan dalam keadaan ketika masih dalam keadaan musafir, walaupun ketika sampai ke balatnya dia masih dalam keadaan semayang. Maksudnya mungkin dia duduk atas kenderaan, semayangnya atas kenderaan bagainya, masuk ke balat dia tu, masuk ke daerah dalam qaryah dia tu, dia telah pun semayang yang kedua. Dia telah pun semayang yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia masih duduk dalam keadaan musafir ketika dia sedang melaksanakan sembahyang yang kedua. Boleh faham tak? Tak faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya dia dah sembahyang zuhur 2 rakaat, kemudian dia dah bangkit untuk sembahyang asar. Tengah dia sembahyang asar tu masuk balat dia. Ada kerasa dah sembahyang dia tu. Yang tak boleh dia apa? Yang tak boleh dia buat zuhur, waktu asar yang dia tak sembahyang lagi tu dah masuk ke balat dia tu. Masuk ke balat ni dipanggil apa? Qaryah dia. Dia sebut qaryah kat sini lah kan. Masuk qaryah. Tu kalau dalam, maksudnya dia dalam kenderaan ke apa sebagainya macam itulah. Okey. Kemudian syarat jamak takhir. Nak perabihan ni sikit Jamak takhir berniat hendak melewatkan semayang pertama ketika masuk waktunya. Sekiranya waktu zuhur telah masuk dan dia tidak berniat untuk menjamakkan dengan asar, maka dia wajib mendirikan secara qada dan dia berdosa disebabkan kelewatan tersebut. Niat untuk semayang jamak takhir mesti diniatkan pada ketika waktu semayang pertama. Kalau dia tak niat langsung, tetap masuk asar dah, maka dia wajib qada. Dia kena qada dan dia berdosa dan dia wajib taubat sebab melengahkan semayang. Yang kedua, orang musafir itu hendaklah terus berada dalam keadaan musafir sehingga kedua-dua semayang selesai didirikan. Sekiranya dia sampai mukim sebelum selesai semayang, maka semayang yang dilewatkan itu telah menjadi semayang qada. Dan tidak diwajibkan tertib. Maksud boleh buat mana dulu. Ulama sebut buat mana dulu? Buat. Tapi kalau duduk di hujung waktu dah, buat yang waktu tu dulu. Kan takhir kan asar. Dia nak buat zuhur dengan asar, ujung sangat dah buat asar tu. Sebab asar tu dalam waktu, zuhur tu memang luar waktu dah. Faham ni? Itu berderah lah. Tak mau syarah-syarah banyak-banyak lah. Cara kita cerita lain pula. Nah, Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Kemudian syarat-syarat perjalanan yang membolehkan jamak dan qasar. Yang pertama, jarak perjalanan mestilah 2 marhalah. Kurang 2 marhalah tak dikira sebagai permusafiran. Paling kurang 81 km. Mazhab Syafi'i. Paling kurang 81 km. Paling kurang. Salli alaihi wasallam. Jarak jauh perjalanan hendaklah sampai 81 km atau lebih. Sekiranya kurang tidak namakan musafir. Baik. Yang kedua, perjalanan hendaklah menuju ke arah satu tempat yang tahu tempat yang dimaksudkan. Seorang tidak dianggap musafir jika dalam keadaan kebingungan dan tidak tahu arah tuju perjalanan. Seperti seorang yang mengikut ketuanya musafir tapi dia tak tahu ke mana ketuanya hendak pergi. Dia mesti tahu tak mana nak pergi. Ayah, jom ayah kita pergi jalan-jalan Ustaz. Nak pergi mana? Jomlah. Nak pergi mana? Jomlah. Dia kata, aku nak tahu nak pergi mana pasal aku nak tahu boleh jamak kasar ataupun tidak. Tak tahu nak pergi mana, jom. Dia tak tahu nak pergi mana, maka dia tak boleh nak buat jamak kasar. Tu. Yang ketiga, perjalanan mestilah perjalanan yang bukan dengan tujuan maksiat. Habis. Lagi tuan-tuan, jamak bukan setakat perjalanan, jamak juga boleh dibuat ketika hujan. Harus sembahyang jamak takdim ketika hujan, yang tu iaitu perbincangan lain lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, wallahu alam.
itulah berapa pinjangan kita pada malam ni tuan-tuan. Saya nak penderah-penderah saja sebab waktu pun dah lambat sangat. InsyaAllah mungkin nanti kalau kita nak bincang lebih lanjut tentang jamak kasar dan sebagainya, mungkin kita ada kuliah ataupun program-program yang lain yang kita boleh buat insyaAllah. Dan kita ucap tahniah dan terima kasih kepada Surah Ar-Rawdah Taman Seri Bangi Seksyen 8 Bandar Baru Bangi atas penganjuran program kita pada malam ini. Dan saya mengharapkan agar semua sahabat-sahabat kita sama-sama dapat membantu program-program yang dianjurkan ataupun usaha yang dilakukan oleh pihak Surah Ar-Rawdah dengan kita memberikan sumbangan-sumbangan kita sekadar yang kita mampu insya-Allah. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama dengan saya pada malam ni insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas shalihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.